Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Episod pada kali ini Keadilan Mengaji akan membicarakan berkenaan dengan tafsir ayat Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersama dengan kita pada hari ini adalah Al-Fadil Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz yang akan mengupas berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Azim ini. Jadi untuk itu, insya-Allah pada episod-episod yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan surah Al-Fatihah, dan selepas surah Al-Fatihah kita juga turut membincangkan 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Manakala pada episod kali ini, insya-Allah kita akan membincangkan ayat pertama sehingga ayat yang kelima daripada surah Al-Baqarah. Dan untuk itu terima kasih banyak Al-Fadil Ustaz kerana sudi hadir dan meluangkan masa dalam program Keadilan Mengaji ini. Dan insya-Allah untuk ayat yang kelima ini kita akan mengupas satu persatu ayat yang mana terdapatnya beberapa pengajaran yang penting yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Untuk soalan yang pertama ini adalah soalan yang pada kiraan saya ramai yang ingin tahu. Dan saya pun kadang-kadang waktu dulu semasa belajar pun nak tahu juga apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Alif Lam Mim yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini, dan apakah ia memiliki maksud yang sendiri, apakah ia mempunyai maksud yang tersendiri ataupun hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Mungkin Ustaz boleh ulas. Bismillah walhamdulillah wassalamun ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita berjumpa dalam program Keadilan Mengaji. Pada kali ini kita cuba sama-sama kupas dan tadabbur beberapa ayat suci Al-Quran, dan kali ini kita fokus kepada 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Jadi alif lam mim dalam pengajian kita dipanggil huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong satu-satu dan disebut satu-satu, alif lam mim. Dia macam kalau kita bercakap lah, biasanya kita sebut huruf, sebutan kalimah-kalimah, tapi kita tidak sebut huruf. Cuma di sini disebut huruf alif lam mim. Tentulah ada hikmah ia tersendiri. Tidak ada satu kita panggil satu huraian yang khusus diceritakan oleh Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW sendiri. Cuma kebanyakan ulama kata macam mana kita nak faham contohnya alif lam mim, nak faham nun, qaf, itu secara asasnya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih tahu apa kehendak dia, apa maksud sebenar. Cuma biasa kita mengkaji apa hikmah dia. Jadi antaranya apabila Nabi SAW dia baca ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, dia baca sebutan huruf, tidak kalimah. Sebab kalau kalimah biasanya alif lam mim kita boleh baca alam. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ataupun contoh alam nashrah laka sadrak. Itu kebiasaan. Jadi apabila disebut alif lam mim, dalam keadaan kita tahu Nabi sendiri pun ummi dipanggil, itu nak menunjukkan kepada kita ini kaitan besar dengan mukjizat. Ya, ya. Macam mana Nabi yang ummi boleh sebut huruf tu alif lam mim. Mana boleh sebut kalau kita agak daripada kecil A B C D tanpa belajar. Itu satu keajaiban. Begitu juga ayat pertama daripada surah Al-Baqarah ni. Cuma Ustaz sebelum tu, apa yang Nabi Ummi tu mungkin Ustaz ulas sikit untuk penonton kita faham kenaan dengan biasa ummi. Disebut Ummi ni di sudut bahasanya
maksud di situ tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Okey, baik. Jelas. Tapi apa yang kita perlu faham, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis bukan bererti Nabi ini seorang yang biasa, tidak. Tetapi dia mempunyai hikmah yang tersendiri. Baik, baik. Supaya apa saja yang diucap oleh Nabi, sama ada daripada hadisnya sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat suci Al-Quran dibaca, sepenuhnya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ayat inilah. Macam mana Nabi boleh sebut Alif Lam Mim sedangkan Nabi tidak belajar? Ya, ya. Contohnya itu dari satu sudut nak menunjukkan Quran ni adalah mukjizat. Artinya Quran yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tentulah mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Al-Quran ni asasnya dia dipanggil as-samad, maknanya dengar. Kita tidak, orang tak boleh nak baca mengikut selera masing-masing. Tetapi didengar melalui malaikat Jibril. Itu yang kita rasa itu satu kekuatan yang daripada Al-Quran, termasuk daripada huruf muqatta'ah kita panggil. Huruf yang terpotong. Baik, baik. Jadi makna kata bahawa Alif Lam Mim ni adalah apa yang difahami, iaitu kita menyerahkan pada Allah SWT. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui maksud sebenarnya. Dan mungkin Ustaz, saya nak tanya, sebab ada juga pandangan orang dia bila membincangkan ni Alif Lam Mim, dia menghuraikan. Saya tak pasti sama ada dia berlebih-lebihan ataupun tidak, tapi saya nak dengar sedikit pandangan Ustaz. Bagaimana ada pihak yang menyatakan Alif ni Allah, Lam ni Jibril, Mim ni Muhammad. Itu bagaimana Ustaz? Maksudnya boleh diterima ataupun sebenarnya itu tidak ada sandaran pun apa yang diucapkan oleh pihak kalau kita nak positifkan dia, itu termasuk dalam ijtihad lah. Sebahagian ulama. Tapi kita tak boleh nak qat'ikan dia. Okey. Nak wajibkan bahawasanya ini sebenarnya hakikat. Sebab tidak ada ayat khusus yang memberi pencerahan tentang makna Alif Lam Mim ataupun pencerahan daripada Nabi SAW. Tak ada. Cuma semua sekali ijtihad daripada ulama. Antaranya juga adalah sebab selepas daripada contohnya Alif Lam Mim, Allah Ta'ala nak cerita tentang Alkitab, tentang Quran. Maknanya Quran yang kita duk baca sekarang ni, semenjak daripada zaman Nabi SAW lagi, terhasil daripada huruf-huruf alif bata yang diguna oleh kebanyakan kita, termasuk orang Arab jahiliah pada masa itu. Jadi kalaulah Quran ni mari daripada makhluk, hatta kalau mari daripada Nabi, tentulah masyarakat Arab juga yang masyhur dengan pakar dalam bidang bahasa, tentu dia boleh buat. Jadi itu juga huruf muqatta'ah juga merupakan satu tahaddi, satu cabaran. Kalau kamu rasa kamu boleh buat seperti mana Al-Quran, cuba buatlah. Tapi sebenarnya manusia tak mampu. Jadi itu antara hikmah adanya huruf muqatta'ah. Baik. Dan untuk itu juga apabila Ustaz menyebut berkenaan dengan ummi, Nabi Muhammad SAW ini sebagai ummi, dan secara tidak langsung kita melihat bahawa Nabi Muhammad ini dia tidak mereka-reka ayat dia tidak mereka-reka ayat Al-Quran itu. Bahkan kalau kita lihat bahawa sesetengah orang, mungkin orientalis, menyatakan bahawa Al-Quran ni direka, dibuat-buat oleh Muhammad. Bahkan kita faham bahawa Nabi Muhammad SAW ini tidak pandai baca dan menulis tu, tapi yang langsung tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mukjizat yang dapat kita faham secara dengan lebih lanjut, dan kita dapat faham juga adalah bahawa hikmah di sebalik ummi yang mana yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk itu insya-Allah kita berehat sebentar dan kita akan menguraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 5. Kita jumpa selepas ini. Rakan Muda seperti mana kita semua tahu telah dimulakan sejak tahun 1994 untuk membangunkan sahsiah diri
anak-anak muda kita dan untuk menyerlahkan potensi mereka. Jadi kerajaan pada ketika itu telah mewujudkan program Rakam Muda untuk kita dapat membangunkan belia-belia kita secara holistik. Jadi kita nampak program ini adalah satu program yang sangat baik. Jadi kita meneruskan saja program ini, cuma diberi nafas baru selari dengan cita rasa anak-anak muda zaman kini. Dan pada mulanya pada tahun 94 bila kerajaan melancarkan Rakam Muda ialah untuk mengatasi isu lepak. Tapi sekarang pada tahun 2023 ini isu dia lebih dinamik, banyak lagi isu. Terutamanya bila kita keluar daripada COVID-19, anak-anak muda berdepan dengan pelbagai lagi cabaran. Jadi KBS melancarkan Rakam Muda ini untuk memberi pendekatan yang lebih holistik, meliputi 10 gaya hidup. Dan gaya hidup ni mengikut trend terkini supaya anak-anak muda dapat menceburi bidang-bidang yang mereka minat dan membantu dalam pembangunan negara sekaligus. Jadi saya rasa ia mewujudkan satu platform untuk belia terlibat. Dan belia ini membentuk 9 juta daripada penduduk Malaysia. Jadi mereka ada satu platform di mana mereka boleh berinteraksi dengan belia-belia lain, dan ia juga mendukung model pembangunan belia madani yang baru dilancarkan. Model ini sehingga 2030, ia berhasrat untuk membentuk belia secara holistik. Jadi kita harap melalui anak-anak muda ini menyertai program Rakam Muda, mereka dapat berhubung dengan warga-warga daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai etnik, jantina. Jadi kita dapat membangunkan Malaysia yang kita hendaki sebab belia adalah masa depan negara kita. Jadi kita harap ramai akan terlibat dengan program Rakam Muda. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi berada dalam slot keadilan mengaji yang mana kita akan membincangkan berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 5. Dan pada slot yang lepas Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan berkenaan dengan Alif Lam Mim, dan insya-Allah untuk slot ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan ayat Zalikal Kitabul La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Jadi untuk itu Ustaz, saya nak tanya Ustaz daripada ayat ni, iaitu apakah yang dimaksudkan Zalikal Kitabul La Raiba Fi, iaitu kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Mungkin Ustaz boleh hurai dengan lebih lanjut berkaitan dengan Zalikal Kitabul La Raiba Fi. Dia mungkin dari satu sudut Allah Ta'ala nak supaya kita memanglah untuk terima Al-Quran sebagai hidayah ni, supaya tidak ada sedikit pun rasa ragu-ragu, kesamaran, was-was. Di sudut Quran ni memang hidayah untuk kehidupan manusia. Macam kalau kita nak bersyahadah, kita kena buang segala keraguan, kesamaran dalam pemikiran kita bahawasanya adakah di sana ada Tuhan lain selain daripada Allah? Adakah Tuhan ini banyak bilangan dia? Jadi kita mula dengan la ilaha, tidak ada Tuhan. Asasnya supaya hati seorang mukmin tu betul-betul suci, betul-betul bersih. Apabila bersih, suci, dia diisbatkan dengan illallah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Al-Quran ni, untuk kita yakin betul-betul bahawasanya Quran ni memang mari daripada Allah dan dia merupakan hidayah kepada kita. Jadi kita kena buang sebagai syak, sebagai keraguan. Dalam ayat ni dia guna kalimah raib, keraguan. Keraguan di sini, syak, dia berserta dengan dalam bahasa Arab dipanggil quluk, rasa tidak tenang. Jiwa tu tidak tenteram. Itu raib. Jadi kena buang sifat tu. Kena buang sifat tu. Macam contohnya kalau kita kata ana fi raibin fi amri fulan. Aku ada syak, aku ada ragu dengan seseorang tu, si fulan tu. Maknanya keraguan dia, syak dia, dalam hati dia ada perasaan yang tidak tenang, tenteram, quluk. Itu apabila dia guna kalimah raib. Jadi itu yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nak. Apabila sebut zalikal kitab, itu kitab,
itu kitab tu disebut itu tu kerana dia gambarannya dia jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tu nak menggambarkan benda besar. Tapi kita diterjemahkan kitab ini, Al-Quran ini, la raiba fih, supaya dalam hati kita kena buat bahawasanya apa yang kita nak cerita, apa yang Allah Ta'ala nak cerita pada kita adalah sesuatu yang perlu kita beri perhatian, yang perlu kita beri tumpuan. Dan apabila sebut la raiba fi, dia berkait supaya kita betul-betul yakin. Sebab Quran ni tanpa keyakinan kita tidak akan cakna pada Quran. Sebab kita tidak ada keyakinan. Sebab kita masih ada keraguan. Betul ke Al-Quran ni sebagai hidayah? Contohnya. Jadi kalau kita buang sifat keraguan, kesamaran tu, kita boleh fokus penuh. Bahawasanya Al-Quran dengan penuh keyakinan daripada kita bahawasanya dia adalah kitab hidayah. Orang yang mengkaji tentulah dia akan dapat kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Kalau Syahid Sayyid Qutb dalam kitab dia Fi Zilal Quran, dalam muqaddimah dia sebut Al-Hayah Fi Zilalil Quran Ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran ni satu nikmat. Nikmat macam mana? La ya'rifuha illa man dhaqaha. Orang tidak dapat tahu, tidak dapat rasa bahawasanya Quran ni satu nikmat illa man dhaqaha, kecuali orang yang dapat zauq, dapat hayati benda tersebut. Jadi macam mana nak hayati kalau ada perasaan sama-sama ragu-ragu. Jadi awal-awal lagi Allah Ta'ala nak buang sifat ragu-ragu kepada manusia. Supaya dia kena yakin betul Quran ni la raiba fih. Tidak ada sebarang keraguan. Sehingga ada orang yang masuk Islam kerana ayat ini. Jadi apabila dia kaji Quran, dia baca Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fih. Apa maksud la raiba fih? Jadi dia kaji-kaji, baru dia terjumpa dengan jawapannya. Memang betul Al-Quran ni tak boleh ragu-ragu, tak boleh ada kesamaran. Dia merupakan hudan, dia merupakan satu hidayah, satu panduan dalam kehidupan. Baik, satu lagi, ada seorang ulama yang masyhur di zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama dia Al-Qadhi Abdul Rahim Al-Bisani. Dia ni ma'ruf dengan gelaran dia Bil Qadhi Al-Fadil. Ma'ruf. Kerana dia salah seorang ulama masyhur di sudut pengarang kitab, dan dia terlibat dalam pemerintahan pada masa itu di bawah Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi ni pernah mengeluarkan kata-kata masyhur. Kebanyakan orang dia jangka mana dia mampu futuhat, pembukaan bandar-bandar pada masa itu bil asakir, maknanya antaranya dengan ketenteraan, dengan kekuatan tentera. Tapi sebenarnya dia kata antara faktor utama dia buka bandar-bandar pada masa itu adalah biqalami al-Qadhi al-Fadil, dengan qalam, dengan penulisan dengan buku-buku yang ditulis. Antaranya apabila dia ulas ayat ini, Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fih. Jadi dia ulas macam mana? Dia kata, aku tengok orang yang tulis kitab, termasuk dia lah, dia antara pengarang kitab. Dia kata, tulis hari ni, esok mesti dia akan kata lau ghayyira hadza lakana ahsan. Kalaulah ada tempat tertentu diubah sesuai, point ke susunan ayat ke, lagi baik. Kalau ditambah ini, lagi comel. Kalau point ini dikedepankan, lagi molek. Macam itulah. Tetapi tidak pada Al-Quran. Semua sekali apa yang disebut tadi tidak pada Al-Quran. Sebab itulah dari satu sudut, hatta cara bacaan sendiri pun, cara bacaan Al-Quran kan, kalau kita nak baca Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fih, ada dibaca zalikal kitab la raiba fih, kita berhenti di situ. Kemudian baru kita sambung hudan
lil muttaqin. Takhid. Ada juga bacaan zalikal kitab la raib, dan berhenti di situ. Berhenti depan. Kemudian baru disambung fihi hudan lil muttaqin. Sama ada dua-dua bacaan tu dia nak tekankan di sudut Al-Quran ni memang hidayah, panduan kehidupan. Kalau kita beli kereta Mercedes ke kereta apa ke, mesti dia ada katalog dia, buku panduan dia. Baru kita boleh faham penggunaan semua kereta tu mengikut buku panduan dia. Untuk kehidupan keseluruhan, kita mesti ada buku panduan. Dan tidak ada buku panduan yang terbaik kecuali Al-Quran. Itu antara hikmah Allah Ta'ala datangkan la raiba fih hudan lil muttaqin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas ulasan yang menghuraikan berkenaan dengan zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin, iaitu, dan sudah pasti sebagai seorang Islam, orang yang beriman kepada Allah SWT, dan kita tidak boleh menyatakan ataupun kita tidak boleh meragui apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ia merupakan satu kitab panduan sebagai penyuluh dalam kehidupan kita, dan jika kita berpegang teguh dengan apa yang ada, yang terdapat, yang diceritakan dalam Al-Quran ini, insya-Allah sudah pasti kita menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan untuk itu insya-Allah kita akan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan sifat-sifat orang yang beriman yang terdapat dalam ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi saya minta untuk para penonton bersabar dan kita berjumpa selepas ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi kita menghuraikan tafsir surah Al-Baqarah daripada ayat 1 sehingga yang ke-5. Dan slot yang lepas kita menghuraikan ayat yang kedua, dan insya-Allah untuk slot ini kita akan menghuraikan lagi dengan ayat yang ketiga dan keempat. Yang mana dalam ayat ketiga dan keempat ini Allah Taala menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman yang telah dinyatakan dalam awal surah Al-Baqarah ini. Jadi untuk itu saya ingin bertanya kepada Ustaz, daripada ayat yang ketiga dan keempat yang disebut dalam surah Al-Baqarah ini, apakah sifat-sifat orang beriman? Ya, asasnya dia berkaitan dengan keimanan itu sendirilah. Dan asas keimanan adalah keimanan kita terhadap perkara-perkara gaib. Dan Allah asasnya. Kita tak nampak Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala kewujudan dia qidam, baqa, azali. Tapi kerana kita yakin kewujudan, maka kita beriman, asas. Daripada situlah lahirnya keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada asas rukun-rukun iman sebagaimana yang kita tahu. Dan sifat orang beriman juga, dia jaga solat, dia tunai zakat, dan dia sebagaimana dia beriman dengan Al-Quran, kita juga beriman dengan segala kitab-kitab Al-Kutub As-Samawiyah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan para rasulnya. Dan sebenarnya keimanan ini dihurai yang agak terperinci antaranya dalam surah Al-Mu'minun. Sehingga disebut qad aflahal mu'minun. Orang mukmin asasnya orang yang berjaya sebenarnya. Kalau kita nak berjaya dalam kehidupan, antara kategorinya selain daripada apa yang kita faham, kita hayati dalam kehidupan kita adalah dia berkait dengan keyakinan. Orang yang betul-betul yakin dengan Allah sehingga dia capai tahap mukmin, maka sebenarnya dia berjaya. Dan dalam bahasa Arab, apabila guna kejayaan tu diguna, ada al-fauz,
ada an-najah, ada al-falah. Ulama apabila dihurai di sudut bahasa, sebab al-falah ni, kejayaan itu dicapai diiringi dengan ijtihad, dengan usaha. Ya. Artinya contohnya kita sebagai seorang Muslim, adakah otomatik kita jadi mukmin? Belum tentu. Belum tentu. Jadi untuk capai tahap ataupun makam mukmin, dia kena ada usaha. Dia kena ada ikhtiar. Ya. Jadi usaha ikhtiar tu dia punya kriteria, Baik. ciri-ciri sebagai seorang mukmin. Baik, kalau dalam surah Al-Mu'minun disebut antara kriteria ciri-ciri orang mukmin ni adalah antaranya dia berkait dengan solat. Dan solat ni ada dua kepentingan utama, kriteria utama. Satunya perlu sebut solat sebab dia merupakan paksi kepada ibadat khusus. Nak menggambarkan kita ni orang Islam. Kita ni seorang Muslim. Mana bukti dia? Antaranya kita jaga solat. Dan solat itu sebenarnya dia bukan hanya sekadar solat sembahyang semata-mata. Ya, ya. Tetapi dia menuntut kepada kita antaranya satu khusyuk, yang kedua yuhafizun, jaga solat. Kalau jaga ni macam kita jaga waktu dia. Ya. Antara amalan yang disukai oleh Allah SWT, as-salah ala waktiha. Kita sembahyang antaranya di awal waktulah, menggambarkan kita ni cakna kepada solat. Sebab itulah antara yang disarankan adalah di sudut jadual harian kita. Kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan urusan. Apa keutamaan kita, aulawiyat kita. Jadi kalau kita betul-betul seorang Muslim, seorang mukmin, jadual kita tu kita kena letak aulawiyat utama, antaranya adalah solat. Ya, ya. Sehingga kita boleh sebut kehidupan kita, jadual kita ni berasaskan waktu solat. Itu antara makna yuhafizun. Kita jaga solat kita. Jadi orang jaga solat antara kriteria ciri dia seorang mukmin. Contoh maksudnya subuh sekarang ni pukul 6 pagi. Maknanya dalam jadual harian kita, pukul 6 pagi itu kita tidak buat kerja lain. Kita tidak tidur, kita tidak mesyuarat, kita tidak makan pada masa itu. Kerana apa? Kerana kita dah ada kerja, iaitu solat. Itu maksud jadual harian kita berasaskan waktu solat. Apabila mari contohnya masuk waktu zuhur, jadi aulanya sebaik mungkin adalah itu adalah waktu untuk kita solat. Kecuali kalau kita ada program-program tertentulah. Ya, ya. Macam contohnya kalau doktor pakar bedah. Pada masa itu. Jadi keutamaan dia adalah nak menyelamatkan nyawa. Tak apalah ditakhirkan. Tapi itu asas di sudut makna solat yang yuhafizun, kita jaga. Satu lagi di sudut khusyuk. Ini penting. Sebab roh pada solat itu ada pada khusyuk. Maknanya kalau kita solat tidak ada khusyuk, maknanya dia macam kita senaman biasalah. Ya, ya. Macam orang yoga macam itulah. Sebab apa? Sebab kita tidak ada khusyuk. Jadi untuk capai makam Muslim yang mukmin, kita kena ikhtiar tu. Sebagaimana orang mukmin ni orang berjaya. Ya. Al-falah ni kejayaan yang diperolehi hasil daripada usaha antaranya. Artinya solat, untuk kita rasa nikmat solat itu kena ada ikhtiar, usaha antaranya untuk capai khusyuk tu. Selain daripada ciri-ciri lain, contohnya ciri orang mukmin juga al-i'rad anil lagwi. Kita tidak terlibat daripada benda-benda lara. Benda lara ni sama ada melalui perbuatan ataupun melalui kata-kata kita. Kalau kita cakap, kita berbohong, kita buat satu benda, kita khianat, kita tidak tunai janji, kita mudah menghukum seseorang, itu termasuk dalam perkara lara sebenarnya. Jadi orang mukmin sebenarnya orang yang cukup sensitif. Dia jaga antaranya tutur kata dia. Sebab apabila sebut orang mukmin, apatah lagi kalau kita klaim kita ataupun orang klaim kita ni seorang pendakwah contohnya. Ya, ya. Sama ada betul-betul kita terlibat dalam bidang dakwah ataupun kita terlibat dalam bidang politik, contohnya ahli politik, tetapi ada paksi dia, kita jaga tutur kata kita. Tak semudah untuk kita menghukum seseorang. Baik. Nak mengkafir seseorang, nak memulau seseorang,
nak menuduh dengan tuduhan yang terlalu berat tanpa sebarang bukti, walaupun mungkin kita pakai kepiyah. Tapi sebenarnya apabila kita terlibat dengan benda lara, maknanya sebenarnya kita tidak capai kriteria seorang mukmin di sudut ciri-ciri yang ada huraian dia dalam surah Al-Mu'minun. Termasuk juga orang mukmin ni orang yang tunai, sama ada di sudut infak ataupun zakat. Kemudian hifz al-furuj, maknanya dia jaga muruah dia, kehormatan diri dia. Dia laksana segala amanah, tanggungjawab yang ada pada dia, dan dia ada unsur khasyah, gerun dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membenarkan segala ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ciri seterusnya juga dia mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah, dan antara ciri penting juga dia ada unsur disebut al-wajal, rasa gerun, rasa takut segala amalan kebajikan yang dia buat, sama ada amalan ibadat-ibadat khusus ataupun segala amalan kebaikan, derma ke, curah ilmu ke, tolong orang ke. Orang mukmin ni dia memang yusari'una fil khairat, dia berlomba-lomba bersegera untuk melakukan kebaikan. Tetapi antara ciri penting adalah dia takut segala kebaikan yang dia buat ni tidak diterima oleh Allah SWT. Ini sebenarnya ciri-ciri penting yang perlu ada pada seorang mukmin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas huraian yang cukup jelas untuk kita menjadi seorang mukmin. Dan yang pastinya itu iaitu setiap perkara yang diceritakan di dalam ayat ketiga dan keempat ini adalah satu kelengkapan yang penuh sebagai sifat-sifat seorang Muslim untuk meletakkan seseorang hamba ini menjadi mukmin. Dan untuk itu juga insya-Allah daripada ini yang terakhir sekali bila kita lihat daripada 1 sampai ke 5 ayat ini, dan akhir sekali Allah Taala sebut ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, iaitu mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Yang disebut Ustaz tadi iaitu al-falah tadi. Dan insya-Allah kita akan berehat sebentar, dan kita ada lagi satu slot untuk kita membincangkan berkenaan dengan berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 5. Jadi saya minta untuk sidang penonton sekalian menanti dan kita tunggu selepas ini. Terima kasih. Saya membesar pada tahun 90-an. Jadi Rakan Muda ni adalah identiti ataupun jenama yang sangat kuat pada waktu itu. Apa saja aktiviti, kalau kita tengok dekat mana-mana pun ada Rakan Muda. Saya ingat waktu tu saya diperkenalkan kepada Rakan Muda dekat sekolah. Maksudnya ada program-program yang melibatkan oleh komuniti-komuniti penggerak-penggerak Rakan Muda ni yang masuk ke sekolah-sekolah. Termasuklah buat mural, aktiviti-aktiviti kebudayaan dan sebagainya. Itu antara pengalaman lah yang saya ingat sedikit sebanyak. Program Rakan Muda yang kita beri nafas baru kali ini adalah sebuah program Rakan Muda yang kita nak jadikan sebagai flagship lagi sekali oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan kita nak bagi tumpuan kepada seluruh lapisan belia yang ada minat berbeza-beza ni. Jadi 10 bentuk aktiviti ataupun 10 cabang rakan-rakan muda ini akan kita aktifkan daripada desa ke bandar, semua tempat, supaya semua orang ada platform untuk mereka berpartisipasi. Itu antara perancangan terbaru, dan kita pastikan 10 cabang rakan muda ini adalah yang boleh menepati minat terutama golongan muda. Dia mudah saja, sesiapa saja yang berusia antara 15 ke 30 tahun boleh sertai Rakan Muda. Kita ada banyak minat, kita ada kawan-kawan yang sama minat dengan kita. Kita nak buat aktiviti yang berkaitan dengan minat kita. Jadi inilah dia tempat sekurang-kurangnya untuk anda explore dan kembangkan lagi bakat atau minat anda dalam satu-satu bidang. Jadi Rakan Muda adalah jawapan yang anda cari. Harapan saya adalah semua orang sertai Rakan Muda. Saya bolehlah, saya pun akan sertai. Ada beza umur sikit lagi. Okey? Jumpa dalam program Rakan Muda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Kita berada di slot yang terakhir dalam perbincangan berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga yang ke-5. Dan untuk itu kita ingin merangkumkan keseluruhan ayat yang mana kita telah bincangkan daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-5, yang mana Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan daripada maksud alif lam mim, kemudian disebut pula tentang tidak ada keraguan berkenaan dengan kitab Al-Quran dan ciri-ciri orang yang beriman yang disebut dalam ayat yang ketiga dan keempat, dan akhirnya pada ayat yang ke-5 itu adalah bagaimana jika kita mengamalkan keseluruhan yang telah disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita merupakan orang-orang yang berjaya, orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan untuk itu Ustaz, pada sesi yang terakhir ni, slot yang terakhir ni, kita ingin bertanya kepada Ustaz, iaitu apakah nasihat Ustaz untuk sidang penonton sekalian mengambil manfaatnya, dan bagaimana untuk kita nak berta'amul, iaitu untuk kita nak berinteraksi dengan ayat 1 sehingga 5 yang telah kita bincangkan ini. Dia mungkin antaranya adalah apabila kita berta'amul, nak berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran, kita kena fahami package Iqra yang kita sebut sebelum ni. Ya. Apabila kita baca ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca tu kita mesti faham secara menyeluruh. Makna baca, maknanya wajib kita pelajari Al-Quran tu, dia kira hukum wajib. Kemudian tentunya kita nak tahu apa yang kita baca supaya kita rasa zauq tu. Artinya ada masa tertentu kita kena fahami, kena tengok dia punya makna-makna secara umum. Dan mungkin tajuk-tajuk ayat-ayat tertentu kita perlu pendetailan di sudut makna hikmah ayat-ayat yang kita baca. Kemudian sepada kita faham, kita perlu hayati dan kita perlu amal dalam kehidupan kita. Dan setiap daripada kita sebenarnya bertanggungjawab untuk sebarkan ilmu tu mengikut kemampuan masing-masing. Kita biasa dengar balighu anni walau ayah. Dan kita sifat Muslim ni dia ada slogan fastabiqul khairat. Kita mesti berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena rasa Quran ni dia macam kita sendiri. Apabila sebut kita manusia, kita ada jasad, kita ada roh, kita ada kehidupan, kita ada kematian. Kematian itu sebenarnya untuk kehidupan yang kekal abadi. Jadi kalau dalam tubuh kita pun kita boleh terima hakikat bahawasanya kita ni terdiri daripada unsur jasad dan unsur roh. Jasad perlu pada makanan dia. Begitu juga kita kena yakin roh juga perlu kepada makanan dia. Kita tahu makanan untuk jasad, nasi, roti, apa semua sekali. Jadi makanan untuk roh juga dia ada makanan dia. Dalam surah Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Gambarannya kalau tanah yang kering kontan, apabila turunnya air hujan, dia boleh menghidupkan makhluk yang ada di atas muka bumi Allah itu, boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada tak ada kepada ada, kemudian dia membesar sehingga dia beri manfaat kepada kehidupan ini. Begitu juga kita, kehidupan kita ni kalau kita hanya fokus kepada makanan jasad sahaja, tanpa kita fokus kepada makanan untuk roh kehidupan kita, jadi dia tidak ada nilai. Macam seolah kita hidup tapi hati kita mati. Tentunya orang yang hidupkan hati dia dengan makanan yang mari daripada cahaya Allah SWT, daripada Al-Quran, tentulah dia akan mendapat hidayah
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Al-Quran ni antara nama dia adalah Ruh. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Maknanya ayat-ayat suci Al-Quran tu digambarkan sebagai ruh. Sebab ruh ni dia menghidupkan. Ayat-ayat suci Al-Quran ni dia boleh menghidupkan hati-hati kita. Sebagaimana nasi dan roti dia boleh menghidupkan jasad kita. Jadi untuk roh kita, makanan dia adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan. Jadi sebelum Allah Ta'ala nak cerita tentang dia mencipta kita manusia, dia cerita dulu tentang Al-Quran. Artinya hikmah di sini kita boleh faham. Kehidupan kita manusia tanpa panduan Al-Quran tidak ada nilai. Itu penting. Macam mana kita nak bertaamul dengan Al-Quran yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, antara sifat-sifat penting, akhlak penting, adab penting yang perlu ada pada setiap kita, khususnya seorang mukmin, adalah sifat yang kita panggil al-khauf wal khasyah. Al-khauf wal khasyah di sudut makna hampir sama, cuma dia ada sedikit perbezaan. Al-khauf ni dalam dua-dua daripada hati kita, perasaan rasa takut. Cuma bila kita sebut takut, kita takut kalau kebiasaannya takut kepada bayang-bayang, takut kepada makhluk halus. Itu takut juga. Cuma apabila sebut takut di sini, sifat seorang Muslim takut antaranya kepada azab Allah SWT. Takut kepada suasana di hari akhirat. Itu takut. Kalau al-khasyah, dia lebih tinggi maqam dia daripada takut. Makna khasyah ni dia lebih khusus. Semua orang yang ada sifat khasyah, dia takut. Orang yang ada sifat takut, tak semesti dia ada sifat gerun. Maknanya al-khasyah ni lebih khusus lagi. Jadi khasyah ni, dia takut kepada Allah SWT. Kalau al-khauf tadi, dia takut kepada azab Allah. Takut kepada kedatangan hari kiamat. Adapun al-khasyah, dia takut kepada Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala yang menentukan segala-gala. Termasuk nak menentukan, kita bincang tadi, kesudahan akhir kita. Adakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi dia kena ada perasaan al-khasyah, gerun. Sebab itulah Allah Ta'ala apabila cerita tentang kekuatan orang yang ada ilmu, dia guna kalimah khasyah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama lah orang yang gerun kepada Allah SWT. Cuma kita kena faham apa maksud ulama di sini. Adakah ulama ni semata-mata orang yang tahu tentang hukum hakam tajwid Al-Quran, ataupun orang yang tahu tentang hadis, ataupun tentang fiqh sahaja, ataupun maksud ulama tu terlalu luas, seluas kehidupan ini. Mana-mana ilmu, yang mana dengan ilmu tu dia faham, dia hayati, dia sebar manfaat ilmu itu untuk kebaikan kehidupan keseluruhannya, maka sebenarnya dia ada unsur khasyah kepada Allah SWT. Itu sebenarnya yang kita nak. Khasyah maknanya gerun kepada Allah, yang mana khasyah ni gerun kita disertai, dia panggil makrun bima'rifah, disertai dengan ma'rifah. Kalau kita takut mungkin kita tidak ada ilmu. Kita takut ini. Tapi kalau khasyah gerun, kerana kita faham. Takut kepada Allah ni, gerun kepada Allah, kerana Allah Ta'ala ni, dia memiliki kuasa sepenuh di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, untuk menentukan kedudukan seseorang. Adakah mendapat nikmat ataupun mendapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu asasnya bila kita bertaamul antaranya dengan Al-Quran yang menjadi hidayah panduan dalam kehidupan kita semua. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan yang cukup tuntas untuk kita faham tentang bagaimana untuk kita nak bertaamul dengan Al-Quranul Karim ini. Dan sudah pasti
kita perlulah meletakkan Al-Quran ini sebagai panduan di dalam kehidupan kita tanpa kita ada ragu-ragu dan syak kepada Al-Quran itu. Dan apa yang penting adalah menarik Ustaz menghuraikan berkenaan dengan konsep takut dan gerun tadi. Dan kita sudah pasti adalah menjadi orang yang dekatkan diri dengan Allah ini adalah untuk kita bertambah gerun kepada Allah SWT dengan apabila kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni memiliki segala-galanya dan ialah yang berkuasa, yang menentukan apa yang ada, apa yang tidak ada. Jadi kalau kita faham konsep itu, kita juga tidak bermudah-mudahan Ustaz untuk kita nak menuduh orang lain, untuk kita nak berkata kepada orang lain, dan kita akan lebih menjaga percakapan, kita lebih menjaga tingkah laku kita, percakapan kita, dan seterusnya insya-Allah kita akan mengikut apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah kita berada di penghujung rancangan dan kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Ni Omar kerana sudi untuk hadir ke program Keadilan Mengaji ini. Apapun, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.